zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat, baik, walaupun mungkin ada juga sebenarnya kan yang dah masuk, maklumlah daripada awal sekolah ni, ada juga yang terus melanjutkan cuti bawa anak pergi menyambut ulang tahun hari jadi dan sebagainya, sesama dan sebagainya. Tapi tak apa, yang penting kita sama-samalah menjaga kesihatan diri kita. Betul? Betul. Kesihatan diri dan juga keluarga. Tapi saya nak ambil peluang ni juga dalam cuti persekolahan ni, ada juga yang mengambil peluang ini untuk kata melangsungkan majlis pernikahan, majlis perkahwinan hujung minggu kan. Kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ini. Pandai-pandailah kita mengingatkan antara satu sama lain untuk kita menjaga kesihatan kita. Okey, kalau bercakap tentang keadaan cuaca yang tidak menentu, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang telah pun tahu bahawa sekarang ni memang musim yang cukup panas ya, iaitu fenomena El Nino. Dan fenomena El Nino ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal April nanti, iaitu sehingga ke bulan puasa lah. Yang dijangkakan setiap hari suhunya bakal boleh mencecah sehingga 37 darjah Celsius. Ya, dan ini yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi daripada Kedah, dan juga corak cuaca yang disebabkan oleh fasa lewat monsun timur laut biasanya dicicirkan oleh penurunan hujan dan suhu tinggi. Ini sebenarnya antara faktor-faktor yang menyebabkan cuaca jadi panas. Jadi kalau kita nak pergi, anak-anak kita nak main kat luar dan sebagainya tu, kita kena ingatkan juga minum air banyak. Tengok kalau panas sangat tu jangan bagi dia keluar. Betul. Kita nak elakkan daripada berlakunya stroke haba. Tapi kan sebenarnya penting untuk kita ingatkan diri kita, orang di sekeliling kita ni, untuk sentiasa minum air yang cukup lah kan. Orang lain keperluannya, tapi pastikan badan kita cukup hidrasi. Jangan pula sampai kita tak cukup air, nanti boleh menyebabkan masalah yang lain juga berlaku. Okey, tapi kalau kita bercakap tentang cuaca, kesihatan dan sebagainya, tidak ketinggalan juga hari ini kita nak kongsikan tentang pentingnya rekaan hiasan dalaman ataupun ID. Kalau tengok set kita ni cantik kan? Cantik sangat. Bertahun-tahun kita dengan set yang cukup cantik ini kita mendapatkan bantuan dan juga kepakaran daripada pihak Lauria Furniture. Jadi hari ini Fatin, kita nak kongsikan bingkisan, tips dan juga ID daripada Lauria Furniture. Nak tahu je kita tengok. Merealisasikan rumah impian adalah salah satu perkara yang pastinya ingin dicapai bagi sesiapa sahaja sejurus melangkah masuk ke rumah baru. Inspirasi ruangan menggunakan warna-warna bumi atau earth tone antara yang dijangka menjadi trend dalam melakukan kerja pengubahsuaian atau hiasan dalaman bagi tahun 2024 ini. Earth color ni adalah untuk warna-warna kabinet, warna-warna perabot. Tapi jika nak menyentuh color macam like warna turquoise sikit ke, warna biru ke, itu kita boleh letak di perhiasan-perhiasan yang orang kata selepas 2-3 tahun kita dah boring, kita boleh tukar. Contohnya carpet, wallpaper, throw cushion, perhiasan-perhiasan kecil. Jadi itu lebih selamat sebenarnya. Sebab kalau katakan tahun ni kita nak cat dinding kita warna biru, bayangkanlah warna biru kan, selepas tahun 2 tahun asyik biru je kan, nanti nak kena keluar modal yang besar untuk orang kata cat balik satu rumah. Seperti yang kita ketahui, kos mengecat rumah sekarang ni nak buat sendiri tu boleh lah, tapi dia tak akan kemas. Jadi memerlukan orang yang pakar sebenarnya. Kebiasaannya lah pemilik-pemilik kediaman yang baru dapat kunci rumah ni, mereka sangat penting sebenarnya. Kalau mereka tak ada knowledge bagaimana nak memulakan proses interior design ataupun merenovasi rumah, sangat perlu mereka melantik pakar hiasan dalaman. Sebab ramai dekat luar sana rasa macam kalau lantik pakar hiasan dalaman ni macam membazir. Tapi sebenarnya ramai sangat orang-orang yang kat luar sana yang dah buat kesilapan, di mana bila diorang try and error tanpa step by step dan perancangan, mereka akan jadi double cost, di mana dah buat lepas tu salah.
Pemilihan konsep yang tepat perlu dititik beratkan supaya dapat memberi keselesaan dan ketenangan kepada penghuni serta tetamu yang berkunjung ke rumah. Kita sebagai designer, kita yang akan menasihati, memastikan bahawasanya setiap perabot, warna dinding, shieling, built-in kabinet, semuanya dah disuai padankan mengikut satu konsep. Sebenarnya kita sangat perlu menghias ruang tamu kita cantik, terletak supaya bila kita balik penat kerja-kerja tu, hati kita ni rasa macam orang kata, wah, hilang rasa penat. Kita keluar rumah pagi, balik petang, kita dah penat. Dan kita rasa feeling orang kata excited bila kita check in hotel kan. Macam tu juga. So that's why lah sangat penting sebenarnya. Ada orang rasa macam, oh tak payahlah hias-hias ni, ada anak kecil lah. Tapi ramai klien kita yang ada anak kecil, tapi bila kita buat ID rumah diorang, kadang-kadang dah hampir 3-4 tahun pun, diorang masih boleh mengekalkan dekorasi tersebut. Sebab kita boleh mendidik anak-anak kita daripada kecil lagi. Jangan sentuh ni memang dah duduk dekat sini. Jadi sebab itulah penting sangat kita menghias ruang tamu kita ni cantik, selain untuk please kita punya tetamu, tapi untuk please ahli keluarga kita sendiri. Bak kata pepatah, rumahku syurgaku. Memiliki rumah dengan hiasan dalaman yang cantik bukan sahaja mampu mewujudkan persekitaran yang menyenangkan, malah ia juga mampu mempengaruhi emosi kepada pemilik rumah. Ada tips yang boleh kita kongsikan dengan anda. Mungkin nak buat persiapan kan menjelang Ramadan, lepas kemudian Hari Raya. Kadang-kadang bila menepati konsep ni, kita rasa macam tak nak keluar rumah. Sebab selesa dia lain macam. Saya setuju. Sebab saya kira hujung-hujung kita pergi mana pun, kita akan pulang ke rumah kita kan. Kecil ke besar, yang penting keselesaannya. Dan bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Itu yang penting sekali. Tapi kalau kita bercakap tentang keselesaan dan sebagainya, kadang-kadang ada masanya untuk kita gembirakan diri kita, ataupun kadang-kadang melalui lagu juga dia akan boleh mengembalikan nostalgia ataupun mengingatkan kita kepada memori-memori ataupun insan-insan yang kita sayangi. Tapi yang ini, kalau lagu ini pula akan mengingatkan anda tentang finalis juara anugerah juara lagu ke-38. Okey, kita nak bawakan persembahan daripada finalis AJL 38, Aisyah Retno dengan lagunya Sutera. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain sutera ini seputih hati ini, namun coret tampilan securi dapat terbangun, realitinya si putri keseorangan. Oh, makarlah, bertahanlah, walau badan hadir jua. Oh, makarlah, jernihkanlah, buang luka jiwa raga, bagai sutera. Bagai sutera. Bagai sutera. Sejauh indah berterbangan, realitinya si putri keseorangan.
kita masuk kita masuk pun kena macam ni sebab dia begitu-begitu kan. Okey, itu dia persembahan yang cukup bertenaga daripada Aisyah Retno. Tahniah, ini dia finalis untuk anugerah juara lagu ke-38 hebat ke tidak? Hebat sangat-sangat. Okey. Tahniah kerana berjaya terpilih dan bakal menggegarkan pentas AJL 38. Okey, tapi nak tanyalah Fatin. Ya. Okey, ini kali pertama Aisyah ke pentas AJL, betul Betul Okey, sekali. dan kabarnya Aisyah juga akan berentap terus dengan ramai lagi peserta-peserta yang orang kata lebih senior dan sebagainya kan? Betul. Bagaimana getaran perasaannya tu? Getaran perasaan, getaran jiwa. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih wanita hari ini kerana sudi invite Aisyah sebagai salah satu finalis AJL 38. Rasa gentar tu ada sebab kita kiranya berlawan, competing with senior-senior dan juga kiranya ada wajah-wajah baru yang talented sangat luar biasa. Kita ada macam Kak Aina Abdul, Kak Ernie Zakri, Kak Marsha semua. So nervousness tu ada, tapi yang Aisyah suka sebab our friendship di antara finalis tu bond dia cukup kuat. Sebab tu kita tak rasa macam actually we're competing. Sebenarnya kita satu tim sama-sama ingin melestarikan music industri Malaysia melalui AJL 38. Wah, suka semangat tu. Okey Aisyah, tapi nak tahu jugalah peminat-peminat Aisyah khususnya ramai yang menyatakan yang mana sutera ni bakal mengambil ataupun mendapat tempat di AJL nanti. InsyaAllah. Adakah itu sebenarnya menjadikan Aisyah rasa lebih bersemangat ataupun meletakkan Aisyah di zon yang selesa? Okey, sebenarnya dia lebih kepada tekanan, berat di tekanan sebab orang sudah kiranya looking forward untuk persembahan kita, apa yang kita sudah berikan semasa semi-final music. So mungkin orang punya expectation tinggi, tapi kita sebagai salah satu performers dan komposer lagu itu, juga lyricist semua, kita perlu galas tanggungjawab itulah. So kiranya rasa confident tu ada, tapi tak nak overconfident sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi malam AJL nanti lah, insyaAllah. Tapi kalau kita lihat lagu sutera ni, dia memang satu lagu yang berbeza berbanding lagu-lagu yang lain dengan keunikan musiknya, melodinya kan. Tapi ada juga yang membuat perbandingan antara lagu sutera dengan lagu lati. Macam mana tu Aisyah? Ya, ini bukan pertama kali Aisyah mendengar perkara tersebut lah. So bila actually lagu ini first keluar 2022, somewhere around Julai, adalah yang memetik isu tersebut dan ianya hampir cukup besar juga, tapi secara Aisyah resolutionkan benda tu sebab actually apabila kita dengar dua lagu tu, ia sebenarnya jatuh di genre yang sama saja, tetapi dia punya melodi dan lirik agak berbeza dan juga intipati lagu itu masing-masing ada kekuatan masing-masing, insyaAllah. Tapi kalau dari segi inspirasi, yes betul, kerana yang menyanyikan lagu lati juga kawan Aisyah, Sarah Fajira, sangat talented. So Aisyah pun ambil inspirasi daripada beliau, and alhamdulillah terjadi juga lagu sutera ni yang sedikit sebanyak membawa culture Aisyah sebagai wong Johor. Wong Johor juga. Wong Johor. Bukan orang Johor, orang Jawa. Jawa, dia banyak kat Johor juga kan. Tapi Aisyah nak tahu jugalah, kalau kita tahu ada berbaki dalam 2 minggu, kurang 2 minggu sebelum AJL ke-38, macam mana persiapan ataupun mungkin orang kata pecutan terakhir Aisyah lah. Pecutan terakhir 100 meter. 400 meter. Dia teruskan pecut. Okey, pecutan terakhir Aisyah rasa preparation alhamdulillah kita sedikit sebanyak sudah pun 80% dari segi stage production semua. Cuma nak gilap lagi dari segi stamina, dancing Aisyah, dan Aisyah akan lagi happy pada malam tu jika dua mutiara ini ada nanti. Malam nanti. Janji. Nanti kita lambai-lambai di bawah tau. Tak, special appearance. Boleh, tak ada masalah. Okey, Aisyah, tadi Fatin dah cakap tentang pecutan terakhir. Tapi kadang-kadang kita kena potong kat tang corner tu kan. Jadi, apa persediaan dari segi tema tahun ini yang memang gah, iaitu music verse? Okey, tema music verse pada tahun ini, I think it's quite heavy lah untuk kita kiranya cerakinkan maksud music covers tu, tapi apa yang Aisyah fahamkan, dia gabungan universe daripada pelbagai universe, pelbagai music, pelbagai genre, kiranya world music. So mungkin lagu Aisyah termasuk juga di dalam tema itu. Dan jadi kalau Aisyah boleh spoil sedikit, tema Aisyah untuk AJL kali ini adalah Ocean Jawa Queen. Mesti cantik kan? Tak sabar nak tengok. Janji. Siapa antara orang yang macam siapa yang bersama-sama dengan Aisyah untuk menjayakan konsep ni? Okey, konsep ni pastinya bukan Aisyah sendiri, bersama-sama dengan tim label Aisyah dan semuanya, Sony, dan juga pastinya wardrobe tim Aisyah mengambil kiranya portion yang sangat berat sebab outfit tu orang juga pentingkan sebab Aisyah akan menari di atas pentas, menyanyi dan buat segalanya. So shout out to my wardrobe team dan
juga looking forward apa yang akan terjadi nanti. Kita nantikan 3 Mac 3 Mac nanti finalis AJL ke-38 Aisyah Redno dengan lagunya Sutera. Ada mungkin kata-kata terakhir untuk Harapan saya semoga semua geng wanita hari ini termasuk yang ada di belakang kamera boleh datang di AJL dan sama-sama menari Sutera. InsyaAllah. Dan Aisyah juga support kami semua 12 finalis AJL 38. Semoga semuanya lancar pada malam itu dan juga AJL 38 kali ini memberi nafas baru dari segi semua performance dan sebagainya lah, dan insyaAllah semuanya lancar. Amin. Amin. All the best Aisyah. Thank you so much. Kita nantikan nanti, okey? Tak sabar tengok persembahan daripada Aisyah dan juga 12 finalis AJL. Okey, baik. Dan kita dah dengarkan lagu yang cukup meriah daripada Aisyah. Kita tak sabar juga nak nantikan Aisyah di pentas AJL nanti. Tapi kan Aisyah, Fatin, ada setengah orang dia suka tayang bahagia dia. Antaranya Tayang bahagia. Aisyah ada ke kawan-kawan macam tu? Tayang bahagia. Tayang bahagia tentang cinta ke macam mana? Macam tu, macam konon-konon dekat media sosial macam bahagia-bahagia. Tapi sebenarnya iPhone sesuatu. Tapi I single macam mana? Jom kita biarkan. Tak apa. Mungkin kalau yang masih lagi belum berkahwin, tak apa, kita maafkan. Yang mana yang belum lagi tu kita beri masa. Tapi macam mana untuk mereka yang tayang bahagia ni, yang memberi kesan kepada orang lain yang melihat macam dia seorang je ni, dia seorang je yang ada suami. Macam sampai orang kata ke tahap yang macam mana kita boleh tayang bahagia kita tu. Tapi saya pula kira, walaupun tadi saya dah keluar ke belah kiri tu, tapi saya rasa sebenarnya tak salah juga kalau individu nak kongsikan kebahagiaan kita. Kita sebagai individu yang melihat ni pula, janganlah kita ni asyik nak merasakan bahawa apa yang dikongsikan tu sesuatu yang negatif ataupun buruk. Tapi ia juga mungkin dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada orang lain untuk juga membahagiakan diri mereka. Okey, ini pendapat masing-masing. Anda juga mungkin ada pendapat anda yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami di platform media sosial WHI TV3. Kongsikan seperti yang tertera di Kaca TV. Kita nak tengok siapa yang tayang bahagia lebih banyak lepas ni. Anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Instagram saya private ke tak? Taklah. Tak. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bahagia kita jangan tunjuk sangat dekat orang. Sebab manusia zaman sekarang ramai yang jenis busuk hati dalam diam. Depan-depan kata tumpang bahagia untuk kita. Belakang-belakang duk jaja cerita kita. Tak semua benda kita perlu cerita, tak semua benda kita perlu kongsikan. Ada beberapa perkara cukup untuk kita sendiri simpan, kita sendiri rasa, kita sendiri hadap. Tak kisahlah dia daripada sudut kebahagiaan atau kesedihan. Tak semua perkara yang kita perlu untuk luahkan. Kerana apa? Belum tentu ada orang yang sama-sama akan gembira dengan kejayaan kita dan belum tentu akan ada orang yang sama-sama akan sedih dengan kesedihan kita. Okey, ada benda boleh tayang, ada benda yang tak boleh tayang. Tapi itulah, bahagia tu kan kita yang cipta lah kan. Jadi sekali kita lah macam mana kita nak mengolah kebahagiaan itu. Itu pendapat masing-masing. Dan ini kita nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini, iaitu tentang tayang bahagia. Patut kata tadi kan, ada orang kata tunjuk sikit-sikit boleh. Ada kata orang kata tak apa, suka hati dah nak tunjuk banyak-banyak pun. Okey, ini kita nak dengarkan komen daripada tetamu kita yang telah pun bersama dengan kita ini. Di sebelah saya ini, kita bersama dengan tu dia. Makin hari kenapa dia nampak makin muda Jauh sikit lah. Ya ke nampak muda? I baru 17 tahun. Faham kita tolak hari ni. Tolak situ boleh. Kenapa nak cerita bersama Ifah Razia? Apa khabar Ifah? Alhamdulillah Fiza. Sihat. Apa khabar Baik, Fatin? Makin cantik you all. Alhamdulillah. Cantik kan? I suka kening Highlight kening. Highlight. Okey, terima kasih. Jimmy tak Ni sesi puji-muji ke ni? Kita tak boleh join. Kita tak boleh kita hilang. Kita tayang bahagia kita. Ini kita tayang bahagia kita. Okey. Jimmy sihat? Alhamdulillah. Very good. Nak puji apa? Cantik baju warna pink tu. Betul. Sama matching sama, kita je. Kita Pandai. Kita kena lama lagi ni Betul. Kami membesar lebih kurang 24 tahun bersama. kalau Mengenali each other. Kecil umur. Jangan cakap lebih sangat lagi. Okey, itu Jimmy dan juga Ifah Razia. Ni lama betul tak jumpa. 2 tahun lebih dah dia tak datang. Selalu dalam online je. Ya, busy betul. Siapa lagi kita? Hari ini. Okey, kita nak bersama dengan Ustaz Azam Al-Tankari selaku pendakwah bebas kita untuk hari ini. Terima kasih. Penerbit dia kata cantik kasut dia kata. Itulah kasut merah. Stokin sama dengan baju. Tak ada nak konti kan? Okey. Tapi bila kita sampai kita bergurau-gurau senda dan bergelak ketawa ni, ini adalah kebahagiaan yang kita cipta melalui keselesaan kita. Tapi hari ini kita nak berbalik kepada topik tayang bahagia
yang kita nak lihat konotasi ataupun konteksnya dalam hubungan perkahwinan. Okey, kita nak mulakan soalan ini kepada Ifah dulu. Ladies first. Okey, Ifah mungkin boleh kongsikanlah sebab Ifah sendiri sebagai seorang selebriti, sebagai seorang ibu, sebagai seorang usahawan kan, mungkin ada banyak perkara yang harus dititik beratkan. Bila cakap tentang kebahagiaan ataupun tayang bahagia ni, bagi Ifah, adakah Ifah memilih untuk berkongsi ataupun simpan sendiri sebenarnya? Okey, sebenarnya saya mengambil peluang ni, Fiza, untuk sebab saya seorang artis, seorang penghibur, seorang usahawan juga, saya perlu berkongsikan apa yang berlaku pada saya setiap hari. Kena. Zaman sekarang ni, konten. Masyarakat zaman sekarang ni semua nak kena tunjuk konten itu, ini, kena tunjuk kebahagiaan. Yang mana yang kita sedih, jangan tunjuklah. Kita tunjuk kita yang happy-happy je. Faham. Yang sedih-sedih kita simpan tepi. Kan? Zaman sekarang ni, masalah ini dah menjadi satu trend budaya zaman sekarang ni. Jadi, macam zaman dulu, kita kalau nak simpan gambar kenangan kita letak dalam album. Sekarang ni kita tak bawa album gambar pergi mana-mana. Sekarang kita dekat maknanya kita kat media sosial aja. Handphone dia ke mana-mana. Handphone tu ibarat nyawa kita. Betul. Telik mata bukannya kita carilah apa, cari handphone dulu. Apa yang kita nak buat, jadual kita ni apa yang tu berlaku. Nak dismiss tu, nak snoozekan alam. Tapi saya bangun-bangun cari juga kat sebelah. Tak ada. Jauh sangat dia pergi chat show. Jadi itu yang perlu saya kongsikan macam saya lepas rutin, siapa yang follow saya dia tahulah. Rutin selepas solat subuh waktu pagi dia, saya dah start make up dah. Walaupun saya ada aktiviti ke, tak ada aktiviti ke, saya start make up. Orang terkejut, ni make up gimana? Office girl ke? Saya memang saya office girl. Office di rumah aja. Jadi saya ada macam produk-produk saya. Okey, saya nak tunjuk ini pemakanan saya waktu pagi. Cara saya menjaga kesihatan, kecantikan saya nak share. Cara saya berkongsi perniagaan saya. Dan sambil-sambil tu orang boleh nampak saya, oh Kak Eva, oh ini yang tak follow kita, yang tak minat kita, yang haters kita pun dia tengok kita juga kat situ, because ini rutin dia setiap pagi. Terinspirasi dengan penampilan saya yang terkini. Yang penting walaupun kan 14. Okey, tapi tadi Ifah Razak ada maklumkan yang mana budaya dalam era sekarang ini. Tapi budaya itu sebenarnya memberi kesan kepada masyarakat kita juga. Ada yang tak senang pun tengok. Kan, sebab bila kita di akaun kita tu kita private kan, semua boleh tengok. Tapi bagaimana kalau kita nak tayang bahagia ni? Kita nak tanya pada Jimmy lah. Boleh. Kalau wanita beranjat. Jimmy, kalau wanita dia tak ada masalah, dia okey. Tetapi sesetengah golongan suami ni dia tak suka. Dia malu. Tapi macam mana kita nak relatekan dengan budaya tadi tu? 7 bulan 6 tahun ni, 10 tahun saya mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Amat bahagia. Alhamdulillah. 10 tahun sayang. Saya tak pernah bergaduh. Tak pernah bergaduh langsung. Serius lah, janji. Betul, janji. Sebab tak ada sebab nak gaduh. Bila gaduh penat. Bila gaduh penat. Takkan tak ada rasa cemburu-cemburu sikit, tak ada. curiga-curiga sikit? Tak ada. Ini perkara benar. Saya tak follow isteri saya punya Instagram dan sampai sekarang tak tahu dia punya Instagramnya apa. Serius. Dan dia tak follow saya dan kami tak ada macam saya post something, tiba macam wife message, handsome awak hari ni. Saya beri reply, apa lawa. So tak berlaku. Sebab dah tengok kat TV kan? Sebab kami serumah. Faham. Kami WhatsApp. Tapi again, semua ni hak individu. Kadang followers adalah currency sekarang ni. So lagi banyak followers, lagi banyak nilai you. Itu pun mana semua. Tapi macam saya agak reserve sikit. 20 tahun saya berkecimpung dalam bidang penyiaran, memang saya agak reserve sedikit. Banyak. Ada alasan tak kenapa? Sebab kadang bila kita post, lagi 5 tahun kita malu. Apa aku post ni? So kadang kita tapi itu caption lah kan, kalau yang kita post yang tak betul-betul tu. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah ada stories. So cepat sikit habis hilang dia punya circle tu. Kalau dulu posting, masa menangis sikit nak tunggu. Dan saya ada social media sebab KPI saya kerja jugalah. One reason. Okey, yang ni saya setuju dengan Jimmy. Saya kira faktor umur ataupun faktor keselesaan lah. Macam kadang-kadang kita terpaksa juga letak sesuatu di media sosial sebab keperluan kerja kita. Tapi selebihnya sebenarnya kalau saya sendiri pun saya tak suka juga nak berkongsi perkara-perkara yang tak sepatutnya orang tahu di media sosial. Apa yang orang perlu tengok sahaja. Tapi kalau macam kongsi percutian, pergi bercuti dengan family boleh ke? Itu bolehlah sikit-sikit. Maksudnya kadang-kadang itu memberi inspirasi. Dan kadang-kadang macam saya pun macam Jimmy, saya letak di IGS sebab saya nak simpan dia di dalam profil. Di dalam orang kata apa tu?
Memori. Tapi bukan untuk dikongsikan bersama dengan bukan memori daun pisang bukan. Tak, Belum tak. lagi. Okay. Ustaz, tapi Ustaz juga memang gemar juga menyimpan ataupun kenangan-kenangan memori. Sebab macam tadi Fatin cakap, kalau pergi bercuti dengan keluarga dan sebagainya, Ustaz juga akan kongsikan. Tapi saya melihat, kalau saya tengok Instagram Ustaz, saya akan melihat, ini antara inspirasi. Bagaimana seorang Azam Al-Kankari yang sangat sibuk. Betul kan? Aku rasa nak bergerak. Sibuklah kan mengajar kat sekolah. Mengajar kat sekolah, kuliah lagi. Isterinya juga bertugas sebagai jururawat, juga jadual dan sebagainya. Jadi di kesempatan waktu tu mesti nak cari ruang ni untuk bawa anak-anak dan juga isteri bersama-sama meluangkan masa. Saya melihat itu sebagai inspirasi. Betul. Tapi Ustaz pula bagaimana? Adakah orang melihat bagaimana? Terima kasih Fiza, Fatih, Kak Ifah, Jimmy, para penonton serta rancangan Soal Jawab Wanita nombor 1 di Malaysia. Wanita. Tadi dia dah rehearsal ni. Kita memang ni tetamu. Baik, apa pun sebenarnya macam Fiza cakap tadi, betul lah, kebahagiaan tidak perlu dicari tetapi ia perlu dicipta. Maknanya kadang-kadang ada orang mencari kebahagiaan, dia mencari kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan tu kita yang cipta. Kebahagiaan kita adalah acuan kita. Kita menentukan kebahagiaan kita. Dan apakah ciri-ciri orang bahagia? Sebenarnya kalau contoh macam saya pribadi, saya kongsi kalau tengoklah IG FB saya, ada benda memang saya publikkan. Dan saya memang publikkan. Suka hati lah kan? White border. IG saya, di Instagram saya. Tak ada. Tak, itu bahasa Inggeris kan? White border lah bahasa Inggeris. Nak ceritanya apa? Kebahagiaan kita ni ada yang kita kena faham. Apa motif bahagia? Contoh, ciri-ciri bahagia. Saya nak kongsikan hari ini 3H. Apa H yang pertama? H yang pertama adalah hati tenang. Hati tenang ni maksudnya orang bahagia melihat orang lain bahagia. Mana itu tanda kita bahagia. Kalaulah tengok contoh Eva make up begini, alah bajet. Contoh, mana hati dia tak tenang. Bila hati tak tenang, mana tidak ada kebahagiaan dalam diri dia. Itu sebab orang yang bahagia ni hati dia tenang. Hati tenang melihat orang senang. Hati bahagia melihat orang bahagia. Itulah hati yang tenang. H yang kedua, apa ciri orang bahagia? H yang kedua adalah hidup tenteram. Maknanya bila kita hidup tenteram ni, kita akan lebih gembira. Orang bahagia ni hidupnya tenteram. Dia tak menjadikan kebahagiaan orang lain sebagai KPI kebahagiaan dia. Betul. Ini kadang-kadang tengok Fiza Sabjahan pakai kereta mewah kan. Tak, contoh mahal, tapi dia mahal. Tapi yang bagusnya dia tak pernah post kat IG yang steering dia huruf apa. Nampak tak? Dia tak pernah. Dia tak tahu je tahu. Ya, dia tahu yang tahu je tahu YT begitulah kan. Peribadi kita jangan ceritakan. Tak, contoh. Betul lah tu. Maknanya apa? Hidup dia akan tenteram bila mana dia kebahagiaan dia saja yang tahu. Maknanya dia rasa bahagia. Orang lain je bahagia baik. Ni tengok Jimmy punya bahagia. Ben dia pergi bercuti, wifi dia pergi shopping, tunjuk tu dapat. Contoh kan? Itu bahagia dia. Ada orang bahagia dengan hanya sekadar pergi shopping, window shopping saja. Ada orang bahagia pergi hiking. Ada orang bahagia hanya berkebun, barangkali minum ngeteh sebagainya. Ada orang dia bahagia kalau orang tanya khabar good morning pun dia dah okey dah. Luar biasa, masya-Allah kan. Maknanya itu hint tu. Hint kan, nampak tak? Siapa-siapa bahagia kan dia. Dah tahniah. Dan yang ketiga, apa dia yang ketiga? Hubungan lebih baik. Mana orang yang bahagia ni, hubungan dia lebih baik bukan saja sesama manusia, dengan pasangan, dengan keluarga, tapi yang paling utama dan pertama sekali adalah dengan pencipta kita. Bila hubungan kita baik dengan pencipta, maka kita akan lebih bahagia. Itu sebab bahagia ini dia tak payah kita mencari-cari semua, tak perlu. Sebab tak semua orang bahagia melihat kita bahagia. Itu yang paling penting. Itu sebab nak post, nak bahagia, nak post sebagainya, ada syaratnya. Saya nak kongsikan ada 3. BTS. Kejap lagi. Tapi 3H tadi penting lah. Tapi hubungan dengan pencipta tu juga penting. Maknanya kalau kita ada kelas-kelas yang tertangguh tu, kita boleh teruskan lah lepas ni. Tapi kita nak dengarkan dahulu pandangan orang ramai tentang topik kita hari ini, Fatin. Jom kita dengarkan. Sebenarnya benda tu ikut kepada individu itu sendiri. Contohnya macam saya suka berkongsi sebab I think sharing is like one of my favorite things yang saya boleh buat. Sebab bila kita share tu kadang-kadang ada benda yang buatkan orang rasa macam, oh benda ni macam fun kalau kita buat dengan pasangan kita. Okay, bagi saya tayang bahagia tu dia tergantung pada individu tu sendirilah. Macam saya personally ada benda yang saya share, ada benda yang saya tak share. So macam bila kita ada share tu mungkin dia orang ingat kita share everything kot. Tapi taklah, I mean like
daily surprises saya keluar dengan wife saya ke apa yang kita buat, not everything that I share on social media jugalah. Itu kita just share on social media also bukan untuk kita ada anything yang negatif lah. Kita just share our happiness dengan our fans, our family. Bagi saya itu hak individu jugalah. Tapi untuk saya suka juga tengok sebab kita rasa seronok tengok orang bahagia kan. So secara tak langsung kita boleh share dengan pasangan kita juga. Cakap abang tengok dia ni comel kan. Jom kita ambil gambar macam ni. Macam tu. Kak Ina lebih suka keep on private. Maksudnya macam apa yang Kak Ina tunjukkan di Sokmed semuanya yang ala kadar saja. So yang selebihnya memang Kak Lina suka, tak apalah biar Kak Lina dengan family je yang tahu kan. Tak, pada Kak Lina tak semestinya kita nak kena tunjuk ke orang baru kita rasa kita bahagia. Tapi tak apa pun terpulang masing-masing. Okey, tak semestinya tunjuk dekat orang baru kita rasa bahagia. Saya suka yang tu. Okey, kita nak bacakan komen-komen juga. Banyak sebenarnya komen-komen. Oh, suka topik-topik tayang bahagia ni. Okey, ini daripada Natira Muhammad Yusof. Semua suka bahagia, tetapi berhati-hati takut terlebih pamer. Tidak salah berkongsi bahagia jika dapat memberi inspirasi kepada orang lain, tetapi jangan sampai mengguris hati orang lain. Segelintir bahagia tetapi ramai yang derita. Jadi sama-sama kita menjaga perasaan. Okey, jadi dekat sini maksudnya ada guideline-nya ataupun kalau kita tak nak berlebih-lebihan tu sampai mana sahaja untuk kita tak mengguris hati orang, menjaga sensitivity. Oh, dia ada, kita tak ada, kita kena faham juga masyarakat kita ni. Mungkin Farazan. Thank you. Itu soalan saya tunggu daripada tadi. Sebenarnya kita kalau kena buat konten walau macam mana pun kita kena jaga 4R ni. Tadi saya bela je. Kita kat TV 3R, 4R. 4R lebih sikit kan. Nombor 1, religion. Betul. Okey, jangan kita sentuh. Very sensitive. Sama. Okey. Race, okey. Okey, itu tak boleh kita sentuh pun. Very sensitive ada isu-isu dia. Royalty. Betul. Kita tak boleh takut kena dakwa. Okey, yang ketiga razia. Don't play. Razia. Menang. Tambah satu lagi. Nombor 4 tu kita kan. So benda macam ni, apa yang ada benda yang kita boleh share. Ada benda supaya orang tak terguris hati. So bila saya selalu buat live, saya bukan letak video-video saya saja. Saya selalu buat live. Kenapa saya kerap sangat buat live? Sebab saya nak berkomunikasi bersama dengan peminat-peminat saya, walaupun pemenat-pemenat yang tak suka saya pun saya saya berkomunikasi dengan orang dengan cara yang baik. Dengan kalau diorang carutkan saya lah, makikan saya ke, mengata saya, kau ni dah tua tak sedar dia, kubur kata pergi, marilah apalah semua. Tak apalah, doakanlah saya. Kita cakap macam tu, kita reverse psikologi mereka supaya mereka malu sendiri bila berkata-kata begitu terhadap saya. Dan peminat-peminat saya yang sentiasa follow saya tu, dia akan backup lah saya. Ni. Lepas tu saya macam ni, dia zaman sekarang ni, kita dalam media sosial, okey, kalau kau tak puas hati aku, apa masalah kau? Okey, adik nak perhatian kan? Okey, akak bagikan adik naik atas kotak. Jom berdepan-depan dengan akak. Itu caranya. Saya berkomunikasi dengan, jom, apa masalah adik? Adik nak apa? Adik kenapa? Suami lari ke? Memang akak tolong jawab kan. Terus. Apa jadi ustaz juga, ganti Ustaz Azam juga. Kadang-kadang. Jadi ustazah juga kadang-kadang. Di saat memerlukan. Jadi bila kita buat macam reverse psychology, manusia-manusia yang ada penyakit hati ni, kan kita sejak kena vaksin ni banyak penyakit. Banyak penyakit. Sejak kena vaksin ni macam-macam gila pun ada. Jadi bila saya buat live hari ni, saya tahu penyakit gila ni banyak di kalangan kita. So macam mana kita nak atasi ni? Cara kita berdepan dengan manusia-manusia begitu. Itu cara Ifah bergurau lah kan. Okey. Ini komen daripada Haziq Raji. Katanya menunjuk boleh berpada. Tidak semua perlu dipaparkan, apatah lagi kalau melibatkan kekayaan, perasaan dan menunjuk rasa diri ini bermakna dan bahagia. Ya ke bahagia? Namun tidak menunjuk bukan erti tidak bahagia. Cuma cukuplah orang tertentu sahaja tahu supaya tiada iri hati, cemburu, adu domba berlaku apabila melibatkan kekeluargaan. Kenapa saya baca komen ni dan intern untuk Jimmy? Sebab Jimmy memilih untuk tidak berkongsi tadi. Sebab orang selalu akan rasa macam tu. Sebab kadang-kadang Jimmy di dalam dunia sekarang ni tak tunjuk gambar dengan isteri dengan anak, orang kata dah berpisah pula, tak bahagia dan sebagainya. Tapi Jimmy tetap ada pegangan sendiri. Sebab saya hot staff. Faham. Confident. Saya takut terlalu bahagia. Bila saya takut adalah bila ada orang DM. Takut penyondol lah ni.
saya sebut tak sebut, try. Bila dah tahu, saya tahu itu limitasi saya. Saya walaupun isteri tak nampak, memang tahu. So itu saya memang reserve saya punya kebahagiaan saya. Dan lagi tu yalah, dulu saya banyaklah kawan-kawan wanita semasa saya single dulu kan. So yalah, saya kenalah dah tahu lalui zaman-zaman tu. So saya rasa betul saya reserve je lah. Jimmy, bila Jimmy tak ikuti perkembangan isteri di media sosial contohnya, adakah ini memang selepas berkahwin ataupun daripada sebelum kahwin, daripada mula kenal dulu memang tak follow? Dari sebelum kenal sampai selama-lamanya memang because kami serumah. I mean nak share benda sama kot, and then tak ada apa pun. Dan ada kawan-kawan yang saya tanya, mungkin artis jugalah, bro memang macam ni ke? Tak ada bro, kontennya semua ni. So kadang ada orang nak konten. Jadi pokok pangkalnya terpulang kepada hak individu. Okey Jimmy, tapi nak tanya juga, pernah tak antara Jimmy dan juga isteri bercerita ataupun berkongsi cerita berkenaan dengan tadi dekat Instagram media sosial ada pernah tak macam tu? Tak ada. Tak langsung. Sebab memang... saya posting agak bulan lama, dah lama jugalah kan. Dah lupa dah lama juga. Because saya make stories je. So they come and go. So tak ada apa nak share sangat. Saya banyak share tentang anak-anak, besok makan apa, persiapan anak-anak. So itu yang lebih kami utamakan. Followers, posting ni tak menjaminkan apa-apa pada saya sangatlah. Lebih kepada perkongsian yang memberi manfaat. Okey, saya puji prinsip yang Jimmy bawakan tu. Awak pun sama juga kan? Tiba-tiba rasa ada geng. Tadi saya nampak saya macam geng Fiza, tapi saya nampak geng awak je. Lebih kurang. Ustaz mungkin nak kongsikan juga. Tadi kita dah apa yang Fatin katakan tadi, kita ada guideline ataupun garis panduan. Ini yang kita nak katakan syarat. Sebab macam tadi kita dah bincangkan waktu berehat tadi, bahagia ni bukan tayang bahagia di media sosial je. Sebab kadang-kadang orang merasakan orang tu memang betul-betul bahagia. Dia memang dah umur 60 tahun pegang tangan dengan isteri dia. Tapi orang lain sakit mata. Dia kata tayang bahagia. Yang katalah orang ni pula dia memang tiap-tiap bulan bawa isteri dia pergi bercuti. Ke mana-mana saja. Orang kata tayang bahagia. Bukan ustaz ya. Okey, tapi baju semua sama. Sedondong. Okey. Jadi bagaimana sebenarnya syarat-syarat yang kita perlukan kalau kita nak kongsikan sesuatu ini, sama ada di depan orang ramai, depan keluarga ataupun di media sosial sendiri? Baik, dia kembali kepada kebahagiaan itu sebenarnya. Memang betul. Ramai kalau saya tanya di laman sosial sendiri pun, saya tanya. Kadang-kadang saya post, saya tanya, apa pandangan you all? Ramai kata tak perlu tunjuk, Ustaz. Maknanya ramai kata tak payah tunjuk kebahagiaan. Sebab kebahagiaan ni kadang dia tak tunjuk pun. Memang orang nampak orang bahagia. Dia tak tunjuk sebab dia tak ada ke? Dia tak ada lah tu. Kebanyakan dia tak ada. Tunggu. Dia tunjuk. Tak ada. Belum lagi. Dia tak nak tunjuk. Dia simpan dulu gambar kan. Dia gambar simpan. Kadang-kadang takut kan. Takut. Kadang-kadang bila terlampau bahagia ni, macam tadi saya setuju bila mana Jimmy kata, bila dia terlampau tunjuk terlampau bahagia, nanti ada orang berasa macam wah bestnya. Nak kongsi kisah sayang. Dia nak kongsi kisah sayang. Kongsi bahaya. Itu benda paling penting lah. Jadi apa pun saya kongsikan sebenarnya ada BTS tadi. Mana guideline ataupun limitasi kita. BTS bukan Bandar Tasik Selatan. Ataupun bukan Korea, bukan. Yang pertama apa dia? Ini yang paling utama, betulkan niat kita. Okey, betulkan niat. Nawaitu kita untuk apa? Adakah memang kita nak show off, memang nak bongkar, nak sum'ah, nak takbur? Adakah kita tunjuk bahagianya kita ni, ini kita paling terkahwin. Contoh. Ini sekarang ni banyak orang terkahwin, terpaling dating, terpaling sweet, terpaling bahagia. Ini kita tak nak. Mana betulkan apa tujuan kita? Adakah kita hanya sekadar berkongsi? Saya peribadi pun lama pun laman sosial. Bila laman sosial ni tempat kita bersosial. Bersosial kita show story sajalah. Cumanya berhati-hati. Jangan terlampau over dan sebagainya. Cukup apa dia? Mana ada limitasi yang perlu kita jaga seperti kata Jimmy tadi. Dan yang kedua apa dia? Ini yang paling utama juga, tidak melampau. Mana tidak melampau ni hingga semua urusan nak cerita. Maknanya dia nak show off sampai minta maaf cerita para penonton. Cerita dalam bilik tidur pun nak cerita. Minta maaf. Ini banyak orang bahagia. Dia bahagia sangat tu sampai dia selfie atas katil suami isteri. Untuk apa? Ataupun cuma benar cerita macam alhamdulillah pengantin baru semua katil. Bagi saya ada angsa. Ada angsa. Angsa okey lagi lah. Angsa je. Angsa je bukan dia. Kalau dia jadi itu masalah. Kalau dia jadi angsa tak boleh. Itu sebab ada tidak melampau. Ini kadang semua benda show off dalam bilik tidur. Ini kita tak nak. Kadang-kadang kalau orang tunjuk macam tu, kita rasa macam nak pindah Pluto. No, kan. Macam dia je yang paling. Macam dia duduk kat dunia. Paling terkahwin. Terpaling kahwin. S yang terakhir, ini adalah benda yang bagi saya bukannya tidak boleh, bukannya tak ada, tapi
simpan sikit. Mana ada benda yang boleh dipublikkan. Close friend lah. Kan. Ada benda yang memang dalaman saja. Mana simpan sikit, jangan semua benda kita keluarkan. So benda kita cerita ke orang. Maknanya mungkin apa yang saya bagi contoh, saya jadi public, saya pergi bercuti dengan family semua, itu yang saya publikkan. Tapi hakikatnya anak saya sekolah di mana, bahagianya saya rumah saya bagaimana, kemudian apa yang saya tengah buat dengan keluarga kebahagiaan, benda tu saya tak cerita. Sebab ada kita simpan sikit. Jangan semua benda macam ibadah jugalah. Eksklusif. Yes, eksklusif. Ibadah pun begitu. Sama juga macam ibadah. Ibadah ni ada benda yang kita boleh publikkan, ajak orang sedekah sebagainya, tapi ada ibadah yang tak semua orang tahu apa yang kita buat. Mungkin dah meninggal baru orang tahu. Ini luar biasa. Jadi itu sebab kita takut bila terlampau show off, terlampau menunjuk, terlampau tunjuk bahagia, paling bahagia, tayang bahagia ni, takut ada orang dengki, perasaan PHD, perasaan hasad dengki, dan ini yang paling takut boleh memperak-peranda ke rumah tangga. Itu sebab antara doa ataupun zikir yang boleh kita amalkan, mungkin saya kongsikan. Silakan. Boleh. Apa dia mungkin juga kalau boleh tengok di FB saya, IG saya Azhar Kankari, saya akan kongsikan. Apa Nabi ajar, bacalah Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Apa maknanya? Dengan nama Allah tidak ada mudarat di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Bila perlu kita amalkan doa ni, Ustaz? Itu setiap pagi dan setiap petang. Maknanya pagi 3 kali, petang 3 kali, malam. Ini maknanya kita setiap pagi dan setiap petang amalkan. Mana nak berjalan, contoh nak post. Itu sebab kalau nak post, kita mulakan dengan barakallahu fiq, alhamdulillah. Ataupun setiap apa kita lakukan. Sebab kita takut orang nampak, dia panjang. Seperti contoh penyakit ain. Jadi orang tengok terlampau. Itu sebab bila anak-anak ni, bila bahagia sangat dapat anak, seronok kebahagiaan. Sehingga kan ada orang terasa. Aku dia seorang dapat anak, aku tak dapat. Belum dapat zuriat kan. Jadi maknanya akhirnya orang dengki, kita takut ada penyakit yang menyebabkan anak tu sakit dan sebagainya. Sama juga kebahagiaan, terlampau bahagia, semua benda nak cerita, kemewahan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Kadang kereta baru, semua benda nak tunjuk. Akhirnya mungkin kereta tu tiba calar, tayar pancit. Ini antara benda-benda yang kita tak nak. Itu sebab Bismillahillazi itu paling penting. Maknanya tidak ada yang mudarat hanya dengan izin Allah. Jadi itu sebab kita nak jaga protect juga daripada sihir, santet. Kan? Dia macam-macam lah dunia sekarang ni, walaupun dah moden, tapi macam-macam orang aneh-aneh. Macam-macam orang aneh-aneh. Ini kita tak nak, tuan-tuan. Jadi itu sebab kebahagiaan ini adalah acuan kita, rumah tangga, acuan kita, dan kebahagiaan kita adalah kebahagiaan kita. Jangan jadikan kebahagiaan orang sebagai indikator untuk kebahagiaan kita. Wallahu a'lam. Begitulah. Kadang-kadang kita tengok kadang kita tengok pasangan ni artis lah. Bahagianya kan. Tiba cerai. Macam baru semalam macam happy kan. Kadang takut orang mendoakan. Dia ni tak mencerai lah. Tapi itulah kita boleh tengok sedikitlah benda berlaku. Dan mungkin kalau boleh saya kongsikan, kalau dekat situ kita akan rasa macam bukankah dia macam ni happy sangat. Kita pula macam kenapa itu yang tahu je tahu tu kan. Dia sebenarnya kadang ada orang dia try hard. Dia try hard untuk tunjuk kebahagiaan. Tapi kalau macam contoh macam Kak Ifah kata, kita perlukan untuk marketing, untuk kekal sustain, untuk kekal relevan. Benda tu perlu. Dan bagi saya contoh, saya ada TikTok, tapi TikTok anak aku berlari. Gitu-gitu je lah. Kita tak pandai. Tapi Ustaz buka TikTok. Ada sikit-sikit lah. Tapi nak ceritanya, perlu. Macam tak Azhar Kankari, tak payahlah. Tak perlu. Kita follow. Tapi sebenarnya perlu. Contoh sebagai contoh, sekarang ni banyak orang buat benda pelik-pelik di TikTok. Jadi bila buat benda pelik-pelik, so kita perlu ada juga, bukanlah buat benda pelik, tapi kita nak, apa dipanggil kata orang putih, counter back, begitulah. Counter back. You speak English now. Nampak tak? Itu tengah hari. Okey, sedikit rumusan daripada Ifah sendiri. Itulah, kita kebahagiaan tu kita perlu cipta untuk diri kita sendiri, family kita. Inilah untuk orang yang terdekat dengan kita lah. Maknanya kalau kita bersama dengan anak beranak kita, dengan suami kita cipta kebahagiaan tu. Kalau kita bersama dekat office, kita cipta kebahagiaan bersama dengan staff-staff kita. Bukan saja untuk suami isteri, anak-anak dia, tapi staff kita, orang-orang kita pekerja dengan kita, kawan-kawan kita, macam mana kita keluar seminggu sekali, jumpa minum-minum cok kodok, apa semua pun dah bahagia dah sebenarnya. Betul. Kan? Jadi benda ni, okey, mungkin orang yang cemburu tu mungkin tak ada apa yang kita ada. Mungkin mereka cemburu kan. Mungkin orang rasa macam down sangat. Kenapa? Bilalah aku nak jadi macam dia, macam Kak Ifah ni. Semuanya, segalanya ada. Nak apa semua macam ada je. Senang dia dapat. Dia tak tahu benda susah pula. Dia tak tengok perjalanan dia. Dia tak tengok proses perjalanan. Itu penting juga. Mata lebah dengan mata lalat. Sebenarnya satu komen ni kalau sempat saya nak bacakan. Dia cakap tentang masa mata lebah. Daripada orang pengacara nampak kat situ. Boleh ke? Waktu susah saya tak tunjuk yang susah, yang busuk-busuk semua tak tunjuk, yang nangis tak tunjuk. Saya tunjuk yang kita nampak. Yang pada-pada gemuk-gemuk semua saya delete dulu.
Okey, ini daripada Liana. Dia kata, dalam hidup ni jadilah mata lebah. InsyaAllah apa yang kita lihat, kita akan nampak yang baik-baik. Betul. Ada kalanya berkongsi sesuatu di media sosial hanyalah sekadar menyimpan kenangan yang ada. Jauh untuk memberi inspirasi kepada orang lain, apatah lagi untuk menunjuk-nunjuk terpaling bahagia. InsyaAllah, kenangan yang ada itu akan ingat dan mudah-mudahan menjadi manis bila suatu saat kita tiada di dunia. Tip saya dalam friend list FB saya hanya ada beberapa orang je yang betul-betul saya kenal dan set only friends je yang boleh tengok post saya. Saya setuju bila kata tentang memori tu. Betul. Betul. Nanti kan dia ada memori apa benda setahun lalu. Boleh dia terkenang. Macam juga tarikh ni. 3 tahun yang dulu setiap hari dia akan update. Kadang-kadang dia diingatkan diri kita kita ni kita kena sentiasa beringat bahawa kehidupan kita ni dan ada dulu turun naiknya kan. Sebab kita pun tak lupa diri kita lah. Kita lihat bagaimana kita bermula dan sebagainya. Okey, kami harapkan perkongsian daripada tamu kita ini dapat memberi inspirasi, menyuntik semangat kepada anda. Jangan risau kalau anda nak kongsikan kebahagiaan anda boleh kongsikan kalau ia mungkin dapat memberikan kebahagiaan ataupun menyuntik juga kegembiraan kepada orang lain. Ya, dan mungkin kita boleh aplikasikanlah 3H tadi tu BTS dan juga 4R tadi tu tapi kan. orang lain tak boleh 4R. R lagi satu tu nanti Raja jadi Razam lah nanti. Okey, terima kasih. Rajim. Okey, semoga kita dapat bergelak ketawa ini dapat memberi iktibar dan juga manfaat dalam kehidupan seharian kita dan dalam setiap langkah apa pun yang kita lakukan tu kita sentiasalah berhati-hati dan juga berwaspada. Terima kasih Efrazia, Jimmy dan juga Ustaz Azam atas perkongsian. Baik penonton, selepas ni kita ada demo masak-masak. Nak manis-manis awak. Nak manis-manis selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami. Seperti tadi kita janjikan kita ada sesuatu yang manis-manis untuk penonton wanita hari ini, iaitu kita nak powerkan aneka tart buah. Okey, kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini, Nur Aisyatur Radiah Muhammad Royahan daripada Manis Aish. Betul lah? Betul. Okey, Aisyah. Nama maksudnya Aisyah. Okey, Aisyah mungkin boleh kongsikanlah sikit tentang fruit tart ni. Saya kira ini antara menu yang cukup popular. Ni cuti-cuti sekolah ni, majlis hari jadi banyak, majlis pertunangan banyak, majlis perkahwinan. Kenal pun ada. Okey, boleh kongsikan. Okey, fruit tart ni kita selalunya ada 2 type kan. Cheese tart dengan fruit tart. Tapi kalau untuk budak-budak sekolah kan, cuti sekolah ni dia lagi senang untuk buat fruit tart lah sebab kita tak perlu bakar. Alright. So just cream, kita piping, lepas tu kita susun-susun buah. Okay, sama-sama tu kita buat boleh? Boleh. Habis. Ini krim ni? Ya, boleh buat ke ni? Boleh. Saya buat? Boleh. Anda yakin? Yes, saya yakin. Anda boleh. Aisyah, tapi pemilihan buah-buahan macam mana Aisyah? Pemilihan buah-buahan, kalau dari segi saya jual lah, selalu orang dia akan minta buah yang import lah. Strawberry, mango. Tapi kalau untuk apa ni, nak buat dengan anak-anak dekat rumah kan, ada orang dia tanam betik ke apa dekat rumah, boleh guna juga. Bolehlah kan, tak payah membazir kan. Betul. Saya belum niaga ni memang rugi sikit lah sebab saya. Betul ke Aisyah? Ni tekniknya betul? Okey, boleh improve lagi sikit lagi. Boleh improve sikit lagi. Benda first time. Silakan. Okey, kita tengok cara Aisyah. Ada teknik-teknik dia kot Dia piping daripada tengah sini. So kita pusing. Macam bentuk bunga macam tu kan? Ya, betul. Okey. Okey, dari tengah. Dari tengah awak. Dari tengah. Dalam sikit. Tekan. Tarik atas. Pusing. Pusing lagi. Lagi. Nak buat gini pun boleh. Okey. Tarik. Itu dia. Dia tengok macam ni. Kalau piping dia satu nafas, tahan nafas. Ni boleh jadi. Dia macam belajar teknik pengacaraan juga kan. Suara perut, diaphragm. Semua suara tekak. Okey, boleh try. Boleh try. Sama je. Okey, sambil kita dah letak ni. Tapi Aisyah nak tahu jugalah, macam Aisyah sendiri kan, macam mana boleh dapat idea dan juga inspirasi lah. Macam tadi ada Aisyah cakap kan, selalu orang memang order buah-buah yang import dan sebagainya. Tapi ada juga yang tanam buah-buahan tempatan, tak boleh membazir dan sebagainya. Terfikir tak idea tu memang nak buat guna buah-buahan tempatan ni? Sebab kita ada kampung kan. Nampaklah betik, nampak pisang ke apa. Kita boleh guna jugalah benda ni. Okey. Aisyah, saya nak rasalah. Okey, boleh strawberry ada, kita ada. Tak bawa. Sebab kita kan dah biasa rasa international. Okey. Now we choose local. Local lah. Tapi bukan jackfruit, saya rasa betik lah. Okey, awak pilih. Buah apa? Yang ni longan. Longan tu buatan ke international?
Longan. Sampai kita nak fikir dulu. Kita berehat dulu. Kita berehat dulu. Sekejap kita beritahu keputusan dia. Kita berehat seketika dulu. Ini buat tempatan ke bukan? Longan dah senyap tak? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Alhamdulillah. Boleh minum air dah. Okey. Anda rasa saya cuba yang mana? Okey. Buah-buahan tempatan yang mana? Boleh komen kat bawah. Boleh komen. Okey. Saya dah cuba yang papaya tu. Rasa dia sedap. Petik. Memang sedap. Selalu kita rasa yang internasional kan. Tapi sedap juga agaknya. Lepas ni kita boleh cuba buat temikai ke kan? Buat ciku ke kan? Saya dah rasa lychee dan juga strawberry. Memang sedap. Awak tu lychee ke longan? Longan. Maaf cakap. Tak apa. Longan. Ada beradik. Okey. Sini. Okey. Mungkin Aisyah boleh kongsikan juga. Kalau mereka nak tahu tips bagaimana mereka nak orang kata hias dan sebagainya, di mana mereka boleh dapatkan media sosialnya? Media sosial saya? Okey. Nak order kan? Boleh pergi dekat saya punya IG. Manis-manis Aish. Manis-manis Aish. Aisyah lah tu. Aish. Okey. Sebab kita convert kan dessert bahasa Inggeris kan. Kita nak nampak Malay. Itu manis-manis okeylah. Manisan. Macam ni kan kita letak piping tu. Kemudian kita kena buat hiasan kan. Tapi sebelum kita letak hiasan buah ni ke atas ni, kita rasa dulu. Sebab kita takut. Betul. Betul kan? Betul. Saya setuju. Awak rasa? Saya ni. Awak rasa dulu. Okey. Dan kita nak bawa dah. Sebab tu kena makan dengan krim. Dia matching. Dia akan masam dengan manis. Okey, dia balance. Dia balance. Okey. Saya tahu lah. Bermakna. Awak boleh masuk geng kita orang. Kumpulan gelak. Macam tu kan? Boleh. Dan tapi Aisyah, saya nak tanya juga. Yang ini sangat penting kan? Dia nak yang rangup. Macam mana? Apa mungkin boleh kongsikan? Dari segi resepi satulah. Dari segi pembakaran juga penting. Kita tengok timing dia bakar macam mana. Dan kita bentukkan dia. Jangan nipis sangat, jangan tebal sangat. Kalau dia terlampau nipis, bila dia siap bakar, bila kita taruh jadi lembut. Kita taruh krim ni dia akan pecah. Okey, baik. Terima kasih Aisyah atas perkongsian dan terima kasih juga kepada penonton 1 jam bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Untuk hari Isnin kita nak bawakan topiknya ini panas juga ni. Cakap lepas ataupun berlapik kalau awak? Saya lapik lah. Lapik lah Kalau saya tengok situasi lah. Tak boleh lah. Dia kalau cakap lepas tu kadang-kadang dia sampai menggurus hati orang. Tapi kita kadang-kadang kena ketikir juga. Orang tu kita tak tahu ada masalah apa. Sambil Sambil Okey. Dan masih bawang Ni acik-acik strawberry. Acik-acik strawberry. Okey, dan terima kasih untuk anda. Selamat berhujung minggu. Kami ucapkan terus jaga diri anda dan terus bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih Aish. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Ini kalau jual ke Amazon mahal ni. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watak